KPM. Ui, panasnya hari ni. Lain macam ni cuaca dia. Ui, ni dah buka aircon dah ni. Dah buka kipas banyak dah kat depan ni. Mesti panas ni lah. Kawan-kawan. Panas tak? Panas kan? Ui, lain macam panas hari ni. Ui, berpeluh-peluh semua ni. Ini kalau dapat mandi dengan air sejuk. Ui, syahdu. Tapi ni, cikgu-cikgu, saya memerlukan pertolongan cikgu sekarang ni. Dan siapa cikgu yang akan mengajar kita semua hari ni? Kita tengok dulu profil guru hari ini. Ui, lain macam panas dia. Saya pasti murid-murid nak tahu ni mengenai apa info yang cikgu nak kongsikan untuk bulan sabit merah kali ni, cikgu. Akmal, cuba tengok trend kita. Okey. Kita dah masuk Geneva Convention. Betul. 1, 2, hari ini biar saya jelaskan Geneva Convention nombor 3. Ditandatangani pada tahun 1929. Okey. Saya nak ulang sedikit saja. Geneva Convention adalah menjaga kesejahteraan rakyat, kesejahteraan orang ramai, askar tercedera, orang ramai tercedera semasa perang. So, dalam cerita combat dulu, you pernah tengok kan? Apabila berlaku perang, penduduk kampung ditangkap, lepas tu disimpan di satu kawasan, itu adalah zaman perang zaman dulu. Yang mana mereka menjadi tebusan, cikgu. Tebusan. Dan juga mereka ditahan. Tak ada begitu diberi perhatian, tak bagi makan dan sebagainya. Mereka macam seolah-olahnya macam penjenayah tau. Kena dera pula kan? Kena dera. Layanan yang diberi sangat teruk. So, akibat daripada pembelajaran itu, Geneva Convention ketiga diperkenalkan supaya askar-askar ini diberitahu, diajar, dikhususkan bagaimana melayan tahanan perang. Nama pun dah tengok, tahanan perang. Semasa perang, askar A, askar negara A pergi tahan penduduk negara B. So, mereka sewajarnya dilayan dengan peri kemanusiaan. Bukan layan macam penjenayah. Ingat So, Geneva Convention nombor 3 mengutamakan layanan kepada tahanan perang. Ingat, mereka adalah tawanan apa? Tawanan Perang. Mereka bukan penjenayah. Okey? Dilayan berdasarkan ciri-ciri kemanusiaan. Apakah ciri-ciri kemanusiaan dalam masa perang? Bagilah dia makan, minum. Bagi dia tempat tidur, minum. Bagi dia tempat yang boleh dia duduk tinggal. Okey, makanan tu mesti ada. Next ialah tempat dia menjalankan ibadat dia, kepercayaan dia. Okey, kalau dia nak sembahyang, izinkan dia. Jangan kata, oh no, itu tak boleh, ini tak boleh. Tak boleh. You kena bagi. Kalau you nak dia kerja, boleh. You boleh bagi dalam kawasan tahanan tu, boleh bagi kerja, tapi jangan melibatkan senjata. Macam kerani, buat pengurusan berapa orang ada sini, apa dia nak buat, tolong masak-masak. Beritahu siapa dah makan ke, beritahu siapa yang belum. Kalau dia ada first aid knowledge, gunalah rawat-rawat. Itulah Geneva Convention yang ketiga. Yes, itu dia. Okey, cikgu. Panas balik ni, cikgu. Cikgu betul-betul tak rasa panas ke? Ke saya seorang je rasa? Saya rasa you seorang lah. Oh ya. Panas tu ada. Tapi you are very over lah. Panas you tu. Sampai yang cikgu cakap overkan saya. Saya tahu kenapa. Audience. Saya duduk di Malaysia. Akmal dia holiday saja dia datang. Selalunya dia duduk Sweden, Norway, Denmark, Finland. Bestnya kalau macam tu betul-betul kan? Kutub Utara. Kutub Utara semua North Pole cikgu bagi. Saya pasti memang topik hari ini adalah sekiranya kalau seseorang itu terkena stroke haba. Heat stroke, stroke haba. Yap.
bagaimana kita nak merawat? Mari sebelum itu, mari kita tengok definisi heat stroke. Definisi heat stroke, gejala ni, definisi heat stroke, gejala ni lazim berlaku secara tiba-tiba. Dia tak bersedia, body dia tak bersedia. Tiba-tiba berlaku dan mulai menyebabkan mangsa tidak sedar diri selama beberapa minit. Dia tumbang, collapse macam itu. Okey. Dan kalau you tengok selalunya apa ialah hari sukan. Budak kita pergi lari bersungguh-sungguh ni. Waktu tengah hari. Sukan boleh berlaku. Another one is masa kawat kaki. Tambah betul, pula cikgu. kawat kaki kalau waktu tengah hari kan. Panas dengan uniform, dengan dia punya baju yang kemas macam tu, dia kawat di tengah panas, heat stroke. Badan menerima haba yang begitu tinggi sekali. So kadar dia adalah normal 37, 38. Dia akan melepasi hinggalah mencecah ke 40 darjah Celsius. Panas ya? Panas. You baru 33, 32. Akmal sudah bising. Tapi dalam keadaan heat stroke ni, dia akan mencecah ke 40 darjah Celsius. Okey. Itulah antara definisi yang menyebabkan berlakunya heat stroke. So that's why kita kena berhati-hati masa kita organize event sukan, event kawat kaki, event-event yang terlalu terdedah kepada cahaya matahari. You kena ingat, macam Akmal kan, you datang dari Nordic country, datang ke Malaysia, you tak boleh terima kan. Begitu juga dengan student kita. Dia masih muda, dia tiba-tiba kita letak dia bawah cahaya matahari yang terik. Dan begitu lama, this is what can happen. Heat stroke. Okey. Boleh berlaku secara tiba-tiba. Baik. Okey, cikgu, lepas ni kita tengok punca-punca dan tanda-tanda kan? Biasalah. Tapi cikgu, saya lah kan, bila panas-panas macam ni, saya kena minum ni, ais latte cikgu. Ya, saya kena minum ais latte cikgu. Sebab panas-panas macam ni, dapat pula minum ais latte. Apa kata kita bawa ais tu dari you punya country, Nordic country? Kita pergi cari ais latte nak cikgu? Boleh? Manis lah. Mak, kita minta lah, tak ada gula cikgu. Boleh Boleh. Alright, kita nak pergi cari dulu ais latte tu. Anda semua jangan ke mana. Selepas ini kita akan kembali lagi dalam Co-Curriculum Didik TV KPM. Cikgu. Mereka Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, masih lagi menyaksikan Co-Curriculum Didik TV KPM bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Cikgu Murugan Bulan Sabit Merah Malaysia. Cantik cikgu. Okey, kita tadi dah tahu dah topik yang kita nak belajar hari ini adalah heat stroke ataupun stroke haba cikgu. Betul. Dan saya nak tahulah cikgu apa antara punca-punca dan juga tanda-tanda. Tanda-tanda, Ya. sekejap lagi. Mari kita tengok punca. Ya. Punca yang penting. Tengok budak-budak sekolah ni. Dia suka main bola. Tengok pantang tengok bola. Pantang nampak ada padang, ada bola. That's it. Dia akan main. Betul. Sekolah rendah, sekolah menengah sama je. Tengok bola, dia nak main. Masa pagi, petang, tengah hari, tak ada isu. Ni tengah hari. Ni yang isunya sekarang, dia main bola tengah hari. Tengah hari. So, bila dia main bola waktu tengah hari, apa saja aktiviti dia jalankan lah. Tak semestinya bola, kawat kaki pun boleh. Apa saja, dalam keadaan panas terik, body akan menerima panas tu. Dia akan membina. Body akan menerima haba dan membina haba. Paras normal 37, melepasi 38, dia dah mula build. Panas tu akan terbina di situ. Bila mencecah satu tahap yang tidak boleh diterima, lumrahnya 40 degree Celsius, mangsa akan tumbang secara tiba-tiba. So, kalau you tengok student kita yang main bola sepak tengah hari ni, itulah punca dia. Salah satu punca. Okey, perkara ini sangat ketara. Akmal, kalau sukan-sukan bertaraf antarabangsa atau apa-apa sukan yang berlaku di negara panas, atlet itu asal dari macam you lah, Nordic state, dari Finland, Canada, dia tak boleh terima. Dia tak boleh terima panas dia tu. Sekejap je, terus body dia terus jadi 40 degree Celsius. Tapi
slowly dia naiklah panas dia tu. Tapi kalau saya cerita ni pun tak cukup. Mari kita tengok tanda-tanda orang yang mengalami Heat stroke. Kita ada mangsa kan? Sudah ada? itu? Mari kita pergi tengok. Okey. Jom cikgu. Boleh ke? Kita kena bagi rawatan yang cepat ni cikgu. Tapi kita nak tengok tanda-tanda. Let's go cikgu. Ini dia tanda-tanda. Aduh. Cikgu, kenapa dengan mata dia cikgu? Cikgu. Okey, para pelajar. Ya. Akmal, you Ya. want to ask me something? Tanda-tandanya apa cikgu? Tanda-tandanya. Para pelajar di rumah. Kita selalu tengok. Kita semua ni di sekolah. Dia ada alam sekolah. Cikgu ke murid ke semua ada di sekolah. Kita akan lihat student kita suka main dan bila dia mengalami heat stroke, nombor satu tengok keadaan mangsa. Pening. Tengok dia baring. Dia akan terjatuh di tempat dia main bola tadi tu. Kalau kawat kaki, tengah kawat dia tumbang. Dia tumbang. Bila kita sentuh pun kita akan tahu panas dia tu. Bodinya extremely panas. Okey? Lepas tu dia dah pitam, tidak selesa. Badan dia rasa macam tak selesa. Dia sajalah yang tahu. Kita tak tahu. Tanya mangsa nanti. Bila dah pulih, you tanya dia. Okey, sungguh pun ini simulasi. Kita boleh nampak. Seterusnya, lesu. You tengok letih. Very tired. Mata dia you tengok. Very tired face. Dan juga saya nampak dia macam pening kepala cikgu. Macam what is going on? Very confused state. You tengok body mangsa kering. Tengok. Merah-merah. You see, kalau mangsa yang cerah, you can see. Macam dah ada sunburn semua. Merah. Tengok muka dia. Semua merah. Okey? Badan terdedah kepada cahaya matahari yang keterlaluan, dia alami sunburn. Okey? Seterusnya dia confused state. Dia confused. Sekarang saya tengok Cik, nama apa? Cik, nama apa? Mangsa berada dalam confused state. Dia macam sedar tak sedar, kebingungan. Okey? So, inilah yang mendorong kepada berlakunya heat stroke. Tapi ingat, yang sangat penting, suhu badan dia sudah melepasi atau mencecah 40 darjah Celsius. Itulah tanda-tanda yang sangat ketara untuk heat stroke. Kita selalu dapat lihat atlet-atlet yang berlawan atau melakukan aktiviti di negara-negara panas. Atlet itu berasal dari negara sejuk, menghadiri pertandingan negara panas. Kebarangkalian mengalami heat stroke adalah begitu tinggi sekali. Saya bagi dua senario. Senario Malaysia dan senario luar negara. Bersedialah untuk melihat bagaimana kita nak merawat, mengurus mangsa yang mengalami heat stroke. Ya. Tapi sebelum tu cikgu, nama siapa nama? Oi, cikgu. Masih confused? Masih lagi confused. Tak apa, kita akan biarkan mangsa ni berehat sekejap dan supaya kita berdoa sama-sama cikgu, suhu dia akan turun walaupun simulasi ya. Okey, jadi kepada anda semua jangan ke mana, selepas ini kita nak tengok bagaimana rawatan jika seseorang itu terkena heat stroke. Selepas ini dalam Co-Curriculum. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Cikgu, panaslah cikgu. Aduh. Mangsa, tengok mangsa Akmal. Mangsa lagi panas. Okey? Mangsa panas dengan saya ke macam mana? Bergurau. Okey, cikgu, sekarang ni semua dah tak sabar ni macam mana kita nak berikan rawatan kepada mangsa yang terkena heat stroke. Kita sudah bersedia untuk mengurus dan merawat mangsa heat stroke. Ini adalah simulasi, ingat, ini adalah simulasi. Kalau mangsa dah kena heat stroke di tengah padang, di tengah gelanggang yang bermain bola sepak ke, lari ke, jangan rawat mangsa di situ. Pindahkan mangsa di kawasan yang teduh, redup. Dah panas, you nak rawat apa lagi di situ? Okey? Nombor satu. Sampai ke lokasi, pastikan cari tempat yang teduh dan tak ada orang. Okey. So, dalam keadaan yang sebenar, kita akan tanggal baju dia. Oh, okey. Sebab
bila ada baju, panas akan membina tau. Panas akan membina. So, kita akan buka baju dia. So, lepas daripada itu, saya ada air. Orang heat stroke ni nampak ni air. The real water. Ya. Okay, kita ambil, kita akan curahkan air ni di seluruh badan dia. Macam ni. Okey. Kalau you ada hose, boleh. Hose. Jangan kena mata, jangan kena muka. Kepala, dari kepala, kita akan tuang dari kepala. Okey. Ya. Nampak ni. Kita akan basahkan. Basahkan seberapa kali boleh. Ambil lagi. Basahkan, basahkan, basahkan. Inilah caranya. Tapi sebab simulasi, saya tak tuang air yang banyak. Tapi dalam konteks sebenar, kita akan tuang air. Satu badan? Sebab 40 darjah Celsius. Panas, cikgu. Teramatlah panasnya. So, ini simulasi. Airnya sedikit. Pelajar kena ingat. Tuanglah banyak sebanyak air. Nombor 2. Masih panas lagi, cikgu? Masih panas, Okey. Sekarang kita ada konteks kedua. Akmal pegang ni. Okey. Okey. Apa ni, cikgu? Ini dalam ni ada ais. Cube, ice cube. Okey. Saya letak dalam plastik bag. Lepas tu balur dengan kain nando. Apa saja kain lah. Okey. Akmal uruskan anggota atas. Okey. Kepala sampai ke Perutnya. Okey. Saya uruskan kaki. Boleh. Ke bawah lah, anggota bawah. Okey. Kita tekap macam ni. Nampak ni? Okey. Okey. Dalam konteks sebenar, kalau mangsa heat stroke, kita akan buat macam ni banyak-banyak. Kita letak keliling badan mangsa. Kita letak sini. Okey? Bila kita letak macam ni, suhu tu, suhu yang tinggi tu akan turun. Okay, Cikgu, nampak ni? macam mana? Kasut ini mesti dibuka sebab dia membina. Kepanasan tu terbina. Dengan stokir-stokirnya sekali buka. Okey? Sebab ini akan mengurangkan. Tadi kan dalam konteks sebenar, baju, seluar semua dah buka dah. Seluar pun dah buka. Okey? So, nampak ni? Inilah heat stroke. Akmal sebab kita berdua, Akmal ambil dari kepala ke perut. Boleh. Saya ambil dari perut ke bawah, ke tapak kaki. Semua kita letak. Nampak ni? Okey? Cikgu, macam mana waktu kita buat rawatan kepada mangsa, mangsa pula dia tak duduk diam. Macam mana tu, cikgu? Tak apa, kita tenangkan mangsa. Kita tenang, sabar ya, Okey. bang. You ada kipas kan? Ada. Kita letak ni di sini. Okey. Itu tak apa, Akmal cuba kipaskan. Okey. Akmal cuba kipaskan supaya mangsa cepat pulih. Okey. Kita letak sini. Okey. Okey. Tenangkan, Cik. Jangan takut, Cik. Sabar, Cik. Sabar, Kami Cik. dah panggil ambulan. Ha. Kita akan hantar ke hospital, pindah ke hospital. Okey. So, Ya. ingat ais ini sangat membantu. Ais ini sangat membantu untuk menurunkan suhu badan. Ya. Daripada 40 kita turunkan ke suhu normal. Supaya tidak berlaku sebarang komplikasi-komplikasi yang lain. Okey? Saya dengar macam bus ambulan bunyi-bunyi dah ada. Tadi dah panggil Ada, ambulan? cikgu. Saya dah minta ni, Adam panggilkan. Oh, Adam. Ya. Dah panggil ambulan, Adam? Dah, cikgu, dah. Dah, Okey, cikgu. Cun. Okey. Cun. Baik. Jangan Okey. gerakkan. Kami membuat rawatan kepada anda, ya. Okey. Okey, kita boleh letak di seluruh badan sementara menantikan ambulan. Okey? Okey. Jom kita hantar mangsa ke hospital. Baik. Okey. Itulah dia rawatan, cikgu. Apabila seseorang itu terkena heat stroke, yang mana tadi Cikgu Murugan ada katakan, kita boleh menyiram air, cikgu. Mandikan dia. Mandikan mangsa Bukan itu. siram. Bukan siram. Kita mandikan dia untuk menurunkan haba daripada 40 darjah Celsius kembali kepada normal, dan juga kita boleh lakukan ini salah satu rawatannya. Kita ambil ais batu dan kita, apa ni cikgu panggilnya? Dab Tuam. Tuam. Dab Tuaman pula. sejuk. Kita tuamkan mangsa itu, dan kalau ada kipas, kita ini cikgu. Kita kipaskan mangsa itu supaya mangsa pun daripada suhu yang 40 boleh turun kepada yang normal. Okey, Cikgu Murugan, terima kasih Cikgu Murugan di atas apa yang kita dah belajar hari ini, yang cikgu dah kongsikan. Mangsa pun nampaknya dah sejuk. Sejuk mangsa? Sejuk. Alhamdulillah. Okey, Cikgu Murugan, you're the best lah Cikgu Murugan. Apa saja masalah kan kita dapat lakukan, betul? Akmal, Ya. kalau kita ada kesungguhan. Aha. Okey.
semua kita boleh buat. That's why menuntutlah ilmu sebanyak mungkin. Apa saja bidang tak ada menjadi masalah. Betul. Tuntut, cari ilmu. Kita yang cari ilmu. Ya. Okey, baca. Ya. Kalau kita membaca, kita amalkan, kita mempraktikkan, Ya. mudah-mudahan ilmu yang ada ni akan menjadi lagi mantap supaya kita boleh sebarkan kepada orang dan kita boleh memulihkan mangsa dengan cepat. Itulah moral value-nya yang dapat saya berikan. Yes. Boleh Akmal? Terima kasih banyak Cikgu Murugan. Terima kasih juga kepada model kita. Nampaknya dia betul-betul Sejuk, kesejukan Dah sejuk Alhamdulillah. Menggigil. Menggigil. Ingat sekiranya kita ada ilmu dalam perubatan, apa saja yang datang kepada kita boleh merawat mangsa itu. Ya, kalau nak tahu apa lagi yang kami nak kongsikan kepada anda, nantikan untuk episod seterusnya. Saya Akmal Nazri, ini dia Cikgu Murugan, ini dia model kita yang sedang mengalami kesejukan. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye. Stay safe.